Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Wakil dari Sarawak, Kuching City FC, KCFC kini setaraf dengan skuad bola sepak elit dalam negara selepas kejayaan menempah slot dalam saingan Liga berprestis negara Liga Super pada tahun ini secara merit. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, ia satu pencapaian yang amat membanggakan Sarawak, lebih-lebih lagi bagi penyokong bola sepak di negeri ini. Sarawak melalui Kuching City FC terus kompetitif dalam arus bola sepak negara diwakili oleh kesebelasan utama yang berkebolehan tinggi, berkaliber serta mempunyai semangat perjuangan berpasukan yang mampan. Sukacita saya juga kongsikan bahawa Kuching City FC telah mempamerkan pencapaian membanggakan dalam persaingan Piala Malaysia, iaitu kejohanan yang tertua di Asia, di rantau Asia, sehingga mencapai ke peringkat quarter final. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian jersey dan memperkenalkan pemain Kuching City FC 2023 di dataran tebingan Kuching di sini pada Jumaat. Jelasnya lagi, ini mengukuhkan kedudukan Kuching City FC sebagai salah satu pasukan elit dalam arena bola sepak negara selain menempatkan diri mereka sebagai peneraju arena sukan bola sepak di Sarawak. Indeed, very proud of the achievement of Kuching City FC as it now competes in the best of the league in Malaysia, Super League. Sarawak has the football talent, acumen and capability to be up there with the rest of, and we must continue to give our support to our own footballers as well as football club. Justru itu, Datuk Seri Abdul Karim menyeru agar sokongan yang diberikan ini berterusan hingga ke stadium sebagai tunjang untuk membakar semangat pasukan ini terus beraksi sehabis baik. Turut hadir dalam majlis tersebut, Ketua Asitasusaha Politik Premier Sarawak merangkap pengerusi Kuching City FC Fazruddin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok Dato' Ibrahim Baki, Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak Abang Zulkarnain Abang Abdul Rahman dan Ketua Pegawai Eksekutif Kuching City FC Iswandi Ali Hassan. Terdahulu, Fazruddin dalam ucapan aluannya menaruh harapan tinggi terhadap skuadnya untuk memberikan saingan dalam kempen Liga Super 2023 yang akan bermula pada 24 Februari ini. Jelasnya, sebagai pendatang baru dalam Liga Elit itu, beliau akui Kuching City FC akan berdepan saingan mencabar dari 13 pasukan lain yang turut mengambil bahagian. Jadi ini kali pertama kita masuk ke Liga Super dan kita sedia maklum Liga Super Malaysia antara liga yang amat mencabar sekali. Jadi sudah tentu saya menaruh harapan tinggi kepada pasukan kami agar dapat memberi saingan kepada pasukan-pasukan yang lain. Bukan sekadar mencukupi liga tersebut tetapi berada di Liga Super untuk memberi saingan kepada pasukan-pasukan lain. Apa harapan saya, target kalau dapat top 5, top 6 itu sudah memadai untuk musim pertama kami di Liga Super. Bukannya memadai, itu sudah cukup bagus untuk musim pertama. Kuching City FC akan mulakan kempen Liga Super menentang Kelantan FA pada 25 Februari ini di Gelanggang lawan. Manakala perlawanan kedua di Stadium Negeri Putrajaya menentang Selangor FC pada 2 Mac depan. Jualan tiket akan dihebahkan melalui laman media sosial rasmi Kuching City FC serta akhbar tempatan. Berita seterusnya, sebanyak 11 buah taman asuhan kanak-kanak taska orang kurang upaya OKU telah memberi manfaat kepada 264 kanak-kanak OKU di negara ini sehingga 31 Januari 2023. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kementeriannya menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyediakan bantuan kewangan kepada pengusaha taska OKU antaranya bantuan kewangan penubuhan dan bantuan kewangan operasi. Bagi bantuan kewangan penubuhan, ia akan diberikan secara sekaligus atau dengan izin one-off. Bantuan ini merangkumi pertama, pembelian perabot dan peralatan, kedua iaitu kos pengembasuaian struktur dan reka bentuk premis yang mesra OKU, dan ketiga, pembelian perkakas atau peralatan
bagi kegunaan menjalankan aktiviti kepada kanak-kanak OKU. Bagi bantuan keuangan operasi pula, JKM boleh menyalurkan bantuan keuangan untuk meringankan kos operasi taska OKU, termasuklah pertama, bayaran sagu hati kepada penyelia dan pengasuh. Kedua, bayaran sagu hati kepada jurupulih cara kerja, jurupulih anggota dan jurupulih pertuturan. Ketiga, bayaran sewaan premis dan utility. Dan keempat, bayaran kos makan minum anak-anak OKU di taska. Di samping itu, pengusaha taska OKU juga boleh memohon bantuan keuangan untuk melaksanakan program serta aktiviti di taska mereka. Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika membahas titah Yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada Khamis. Tambah ahli Parlimen Santubong itu, bantuan yang disediakan kerajaan tidak hanya terhad kepada pengusaha taska OKU, malah ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke taska OKU juga akan menerima subsidi yuran pengasuhan kanak-kanak di taska sehingga RM180 sebulan berdasarkan kelayakan yang telah ditetapkan. Subsidi ini boleh membantu meringankan beban ibu bapa yang berpendapatan rendah untuk menyediakan peluang mendapatkan asuhan dan didikan awal didikan awal khusus yang memenuhi keperluan anak-anak mereka. Ini seterusnya boleh menyumbang ke arah pembangunan modal insan yang berkualiti, sihat dan seimbang. Selanjutnya, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab telah mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Persekutuan sebagai jabatan teknikal di Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata ia termasuk Jabatan Kerjaya JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran DID. Walaupun baru berusia 8 tahun, tetapi ini merupakan langkah, merupakan satu penghargaan, satu kerjayaan, kerana selain daripada jabab yang telah diiktiraf sebagai technical department oleh Kerajaan Pusat, JKR dan DID juga mendapat pengiktirafan yang sama. Dan saya percaya bahawa kemampuan dan kebolehan jabab adalah setimpal dengan kejayaan, kebolehan dan keupayaan mana-mana tenaga teknikal yang berada sama ada di Malaysia ataupun di mana-mana sahaja. Kerana I do believe that you are as qualified as any other technical. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Apresiasi Jabatan Bekalan Air Luar Bandar di Kuching pada Jumaat. Datuk Julaihi menambah, pengiktirafan 3 jabatan teknikal tersebut merupakan antara 3 perkara di bawah rundingan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Jelasnya, pengiktirafan itu dilaksanakan bagi membolehkan jabatan di bawah Kerajaan Sarawak melaksanakan projek Kerajaan Persekutuan di negeri ini. Bukan hanya satu pengiktirafan yang amat kita alu-alukan, tetapi juga merupakan satu cabaran besar kepada kita. Kerana baru-baru ini kita telah sama-sama mengetahui bahawa Kerajaan Sarawak telah pun diberi kebenaran, dilulus oleh Kerajaan Pusat untuk melaksanakan mana-mana projek yang nilainya di bawah 50 juta, projek daripada Kerajaan Pusat. Dan ini saya percaya merupakan cabaran besar kepada jabatan dan semua agensi-agensi air di Sarawak. Tetapi saya percaya cabaran ini kalau berdasarkan pengalaman jabab boleh dipenuhi. Dalam majlis sama, Datuk Julaihi turut menyampaikan anugerah Penghormatan Cemerlang APC dan penghargaan kepada pesara serta kaki tangan jebab yang berpindah. Ke perkembangan di Sibu, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO di bawah jagaan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Sugat Embas telah bersetuju memperluaskan bantuan kepada penganut agama-agama tradisional termasuk kawasan perkuburan agar ia nampak lebih kemas dan selesa. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Uttom berkata, kebanyakan tanah perkuburan tradisional ini tidak terurus serta menyeramkan, khususnya tanah perkuburan tradisional masyarakat Iban.
Menurut beliau, walaupun sekarang masyarakat sudah mempunyai perkuburan yang moden seperti Taman Peringatan Nirvana dan sebagainya, namun tanah perkuburan tradisional harus dipelihara. Satu lagi, bukan saja dari segi penganut agama Kristian, penganut agama yang secara tradisional juga diberikan bantuan seperti rumah adat dan sebagainya, ataupun tanah perkuburan, repair dan sebagainya pun diberikan bantuan yang setimpal. It also depends on the request by respective areas and so on. Di peringkat jawatankuasa kita telah pun dibagikan mengikut zon Kuching, zon Sibu, Kapit, Biri dan Bintulu dan sebagainya. So saya diarahkan untuk membantu kawasan Central Region, Sibu termasuk Serikeh. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyampaian cek bantuan dana Sekolah Mubalik Sarawak tahun 2022 di Sibu pada Jumaat. Bercakap mengenai bantuan sekolah Mubalik, katanya UNIFO turut menyediakan bantuan kepada sekolah yang memerlukan dari segi baik pulih penyelenggaraan, pemberian alat ICT serta peralatan berkaitan bagi memberi keselesaan kepada para pelajar, khususnya di kawasan luar bandar. Sejumlah RM826,770 telah disampaikan kepada 7 sekolah berdasarkan permintaan mereka sebelum ini. Manakala di Betong dengan para pelajar di negeri ini diseru untuk menceburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Jared Rentab Jabu berkata, ini sejajar dengan polisi Kerajaan Sarawak yang bergerak ke arah ekonomi digital dengan penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat ICT dan ekonomi hidrogen. Katanya bidang STEM merupakan peluang baru dalam menjana pendapatan kepada rakyat di negeri ini dan ia memerlukan banyak modal insan yang berkemahiran di masa depan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Pelajar Graduasi Prasekolah dan Tahun 6 2022-2023 di Sekolah Kebangsaan SK Naga Ajau, Betong pada Khamis. Datuk Jared turut berkongsi mengenai program tuition di peringkat komuniti melalui Jawatan Kuasa Pembangunan Pendidikan Dun Layar di mana beberapa rumah panjang telah menyertainya bertujuan membudayakan anak-anak belajar melalui bimbingan tutor sukarela. Jelasnya program ini akan diteruskan dengan memperkenalkan kaedah Joliponik untuk mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih mudah. Kepaparan berikut, Minggu Reka Bentuk Sarawak 2023 berjaya mencapai jumlah jualan hampir mencecah RM1 juta sepanjang 4 hari penganjurannya sejak 13 Februari lepas. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Design Centre, Saradek, Dayang Nena Abang Bruce, pihaknya juga berjaya mencapai sasaran seramai 10,000 pengunjung. We have received an estimate visitors of about 10,000, so that was our target. So we are reaching our target, and the sales of the products during the 4 days event today not yet finished is very near to 1 million. So that is very encouraging indeed for 4 days event. Yeah. 4 days event for the first event that we are doing in Kuching, Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media Minggu Reka Bentuk Sarawak 2023 di Pusat Convention Borneo Kuching di sini pada Khamis. Tambahnya, Saradek juga ingin memastikan perusahaan kecil sederhana PKS dapat menggunakan platform itu untuk mencapai pasaran ekspor. Jelas beliau lagi, program sama dijangka diadakan lagi pada Oktober tahun depan dengan pelbagai aktiviti dilaksanakan untuk menarik minat lebih ramai pengunjung. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, Salam UKAS.